Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 3 KLD akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Krisis Pencemaran Air yang menjadi satu cabaran terhadap kelestarian alam sekitar di Malaysia. Seperti yang diketahui, alam sekitar merupakan satu fenomena semula jadi yang amat penting terhadap sesebuah masyarakat kerana ia berkait rapat dengan keperluan asas kehidupan manusia. Alam sekitar ialah segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Jelas sekali ia menjadi satu kelaziman kepada manusia untuk memahami konsep kelestarian alam sekitar untuk melahirkan alam sekitar yang bebas daripada unsur-unsur yang merosakkan alam. Oleh itu, etika dan peradaban perlu diterapkan dalam diri setiap individu untuk melihatkan penghayatan mereka terhadap persekitaran mereka. Antara etika yang perlu ada dalam diri seseorang ialah yang pertama, etika dalam penerapan elemen perikemanusiaan dalam diri, iaitu perlu wujud perasaan belas kasihan terhadap mereka yang tertimpa akibat tindakan yang tidak bertanggungjawab ini. Yang kedua adalah bersignifikan kepada manusia untuk menerap nilai kasih sayang dan penghormatan terhadap alam. Islam juga percaya bahawa manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam sekitar ini. Salah satu cabaran yang menjadi kebimbangan negara kita dalam mengekalkan alam sekitar yang sihat tanpa bencana ialah pencemaran air. Pencemaran air merupakan perubahan yang berlaku terhadap air yang berpunca daripada unsur-unsur semula jadi dan juga dari kemasukan bahan pencemar yang berpunca daripada kegiatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Kumpulan kami akan menerangkan sejauh manakah pencemaran air ini menjadi krisis dalam mengekalkan kelestarian alam sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Air adalah sumber yang sangat penting dalam kehidupan seharian. Air juga adalah nikmat yang terbesar dan indah terhadap manusia kerana tanpa air, aktiviti seharian kita tidak dapat dilakukan dengan tenang dan kita merasa tidak lengkap. Namun, masih terdapat isu yang berlaku yang berkaitan dengan pencemaran air. Antaranya adalah pembuangan sisa toksik ke dalam sungai seperti insiden yang berlaku di Sungai Kim Kim, di mana sisa toksik tersebut dibuang ke dalam sungai yang menyebabkan berlakunya pencemaran air sekaligus berlakunya pencemaran bau dengan parah sehingga menyebabkan 111 buah sekolah dan 92 taska dan tadika terpaksa ditutup akibat berlakunya insiden ini. Selain itu, efluen dari loji rawatan tumbuhan juga antara isu yang timbul dalam konteks ini. Pencemaran air dan bau telah berlaku di loji rawatan air LRA Air Selangor di Taman Velox Rawang pada 10 November yang lalu. Seterusnya, sikap masyarakat yang suka membuang sampah bukan pada tempatnya seperti membuang sampah ke dalam longkang atau membuang sampah ke dalam sungai. Keadaan ini akan memberi kesan seperti longkang dan sungai tersebut akan berbau busuk serta kehidupan akuatik akan mati kerana kekurangan oksigen di dalam air di sungai tersebut. Akhir sekali, aktiviti pertanian yang juga akibat daripada penggunaan bazar kimia atau racun serangga untuk membunuh haiwan perosak supaya para petani dapat mengekalkan kualiti tanaman mereka adalah salah satu isu atau masalah yang berlaku yang menyebabkan berlakunya pencemaran air. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan objektif kajian. Objektif kajian merupakan perkara utama yang perlu ada dalam setiap aktiviti yang ingin dijalankan. Oleh itu, tujuan kajian yang kami ingin jalankan adalah untuk mengkaji isu yang dihadapi oleh masyarakat tentang pencemaran air. Jadi kami ingin mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat mengenai pencemaran air. Seterusnya, kami ingin mengkaji apakah penyelesaian untuk mengatasi masalah pencemaran air dan objektif yang terakhir adalah untuk mengkaji kepentingan air yang bersih yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya adalah lokasi kajian. Kami telah bersepakat untuk memilih lokasi kajian adalah negeri-negeri di dalam Malaysia yang selari dengan tajuk kajian kami iaitu krisis pencemaran air, cabaran kelestarian alam sekitar di Malaysia. Namun begitu, kami mendapati terdapat beberapa buah negeri yang mengalami masalah yang berkaitan dengan pencemaran air yang sangat teruk. Iaitu yang pertama adalah di negeri Selangor yang merupakan negeri yang
sangat aktif dalam sektor ekonomi yang berkemungkinan merupakan punca utama kepada berlakunya pencemaran air. Dan yang seterusnya adalah di negeri Johor yang kami dapati bahawa baru-baru ini berlakunya masalah yang berkaitan dengan pencemaran air di salah sebuah kawasan di negeri Johor. Oleh itu kami memilih lokasi kajian kami adalah di negeri Selangor dan Johor. Seterusnya adalah skop kajian. Skop kajian merupakan perkara utama yang perlu ada dalam aktiviti kajian supaya dapat tertumpu kepada perkara yang ingin dikaji. Jadi kami telah memilih golongan belia sebagai skop kajian kami kerana kumpulan ini merupakan golongan yang paling aktif dalam masyarakat dan mereka lebih terdedah kepada isu semasa. Selain itu mereka dapat memberikan pandangan dan idea yang lebih terbuka kepada sesuatu masalah. Tak dapat disangkakan lagi bahawa bilangan golongan belia merupakan hampir separuh daripada jumlah penduduk negara. Hal ini dapat dibuktikan melalui anggaran penduduk semasa Malaysia 2020 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Kita dapat lihat di sini penduduk mengikut kumpulan umur 15 hingga 64 tahun, iaitu golongan belia berada di dalam kelompok ini. Jumlah mereka adalah sebanyak 22.7 juta, iaitu nilai maksimum daripada umur bawah 14 tahun dan lebih daripada 65 tahun. Hal ini membuktikan bahawa golongan belia memberikan impak yang besar kepada masyarakat dalam sebuah perkara yang berbangkit. Dan yang terakhir, golongan belia merupakan kayu ukur kepada ketamadunan negara yang dapat membantu negara lebih maju dalam peradaban dan kemajuan yang sedia ada. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya Nuraja binti Muhammad Kamal, nombor matrik 1202011. Jadi, saya akan menerangkan tentang kajian literatur dan juga metodologi kajian. Dalam kajian literatur, air merupakan sumber-sumber jadi dan keperluan asas kepada benda bukan hidup dan benda hidup. Pencemaran air ada dua, iaitu punca titik pencemaran yang datang daripada kinang, paip atau parit, dan punca bukan titik pencemaran yang datang daripada lombong ataupun tapak pembinaan. Faktor pencemaran air ada dua, berlakunya pertumpahan minyak, buangan sisa toksik, dan kesan pencemaran air ialah muncul penyakit bawaan air, keracunan makanan meningkat dan juga keputusan hidupan akuatik seperti ikan, penyu dan sebagainya. Dalam metodologi kajian yang dijalankan melalui Google Form, kebanyakan mereka iaitu responden terdiri daripada perempuan. Seterusnya, umur mereka berada di dalam lingkungan 18 hingga 22 tahun dan majoriti responden tinggal di Selangor serta Johor. Manakala, majoriti responden juga bersetuju, iaitu mereka menjawab ya bahawa krisis pencemaran air menjadi cabaran kelestarian alam sekitar di Malaysia. Antara punca utama berlakunya masalah pencemaran air pada masa kini ialah pembuangan sampah sarap dan juga pembuangan sisa toksik. Yang kedua, kesan atau implikasi yang mungkin berlaku sekiranya masalah pencemaran air ini tak dapat diatasi ialah sumber air jadi tak bersih dan tidak berkualiti. Yang kedua, ketidakseimbangan ekosistem seperti hidupan air dan juga tumbuhan air. Yang ketiga, cabaran yang perlu ditangani oleh masyarakat dan kerajaan dalam menangani masalah pencemaran air antaranya ialah sikap sambil lewa pengusaha kilang yang membuang bahan sisa toksik ke dalam sungai. Dan keempat, antara cadangan utama dalam menyelesaikan masalah pencemaran air ini ialah masyarakat sepatutnya tidak membuang sampah sarap ke dalam sungai, tasik ataupun laut. Seramai 119 orang responden menyatakan tidak wajar bagi sesebuah negara yang maju mempunyai masalah pencemaran air. Hal ini demikian kerana mereka berpendapat bahawa air sebagai keperluan asas dan keperluan utama manusia. Seterusnya, negara yang maju juga sepatutnya mempunyai teknologi moden untuk merawat air yang tercemar. Antara isu semasa yang dikemukakan oleh responden berkenaan pencemaran air pada masa kini iaitu pencemaran air Sungai Kim Kim dan pencemaran air di Selangor. Antara sebabnya kenapa mereka kata pencemaran air Sungai Kim Kim dan pencemaran air sungai dekat Selangor ni ialah bahan cemar yang terlalu banyak ataupun bahan sisa toksik, sistem perparitan dan juga sampah sarap yang dibuang ke dalam parit. Seterusnya kita beralih kepada analisis dapatan kajian. Kami telah menjalankan soal selidik ke atas 157 orang responden yang terdiri daripada masyarakat Malaysia dari pelbagai negeri. Hasil daripada soal selidik tersebut, kami mendapati majoriti daripada responden telah memilih 3 punca utama berlakunya isu pencemaran air di negara kita, yang mana 2 daripadanya boleh dikatakan sebagai atas faktor
perbuatan manusia sendiri, iaitu pembuangan sampah sarap dan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Selain itu, efluen dari loji kumbahan air juga menjadi salah satu punca isu pencemaran air di negara kita. Seterusnya, jika ada punca, sudah semestinya mendatangkan beberapa kesan yang boleh dikatakan majoritinya adalah kesan negatif. Antaranya ialah sumber air menjadi tidak bersih dan tidak berkualiti, menyebabkan berlaku pembuangan sisa pepejal dan toksik secara berleluasa, dan yang terakhir ialah menyebabkan ketidakseimbangan alam sekitar. Dapat dilihat daripada kesan-kesan ini bahawa kita sebagai rakyat Malaysia masih gagal untuk memahami konsep etika dan peradaban alam sekitar dengan teliti. Dalam usaha-usaha yang dijalankan untuk menangani masalah pencemaran air ini, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat cabaran yang menghalang. Antaranya ialah sikap sambil lewa pengusaha kilang yang masih membuang sisa toksik ke dalam sungai, sikap sesetengah masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang masih membuang sampah ke dalam sungai, dan yang terakhir sekali ialah sistem perparitan dan longkang yang tidak terancang yang boleh menyebabkan parit tersumbat serta menyebabkan banjir kilat. Seterusnya, bagi mengharungi cabaran-cabaran yang mendatang, terdapat 3 cadangan yang memperolehi undian tertinggi ketika soal selidik dijalankan. Antaranya ialah tidak membuang sampah di merata tempat, lebih-lebih lagi ke dalam sungai. Selain itu, adalah wajar untuk kita melaksanakan program pembersihan sungai bagi mengurangkan kadar peratusan pencemaran air di sungai tersebut. Dan yang terakhir ialah menyediakan satu kawasan atau kilang untuk membuang sisa pepejal dan toksik dan dirawat sebelum ia disalurkan ke dalam. Hasil daripada keseluruhan kajian ini, kami dapati bahawa pencemaran air merupakan satu masalah yang amat serius dan masyarakat di Malaysia perlu berganding bahu dalam menangani masalah tersebut supaya kita sentiasa mendapat sumber air yang bersih dan mencukupi. Oleh itu, penerokaan ilmu pengetahuan yang mendalam terhadap isu ini adalah amat penting untuk melahirkan manusia yang berfikiran terbuka dalam memastikan kualiti air terpelihara. Ini merupakan satu contoh yang menunjukkan sikap masyarakat yang tidak prihatin terhadap alam sekitar dengan membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. Ini pula merupakan situasi pencemaran air dan bau yang berlaku di Sungai Kim Kim. Baiklah, itu sahaja pada kumpulan kami. Terima kasih.